Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar pelajar-pelajar semua? Okey, sihat ke hari ini? Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita bagi subjek pendidikan Islam. Okey, dalam tema sirah dan tamadun Islam. Okey, mari kita sama-sama bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Okey pelajar-pelajar semua. Okey pelajar-pelajar semua. Gambar yang saya tunjukkan kat depan ni merupakan gambar Empayar Utsmaniyah. Okey. Jadi apa kaitan Empayar Utsmaniyah dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey. Pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Empayar Utsmaniyah, sejarah Utsmaniyah. Okey. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyatakan kerajaan Islam Utsmaniyah secara ringkas. Yang kedua, menjelaskan khalifah yang terkenal pada zaman kerajaan Utsmaniyah. Yang ketiga, merumuskan iktibar daripada pemerintahan kerajaan Utsmaniyah dan menghubungkannya dengan kehidupan. Okey, maafkan Ustaz ya anak-anak semua. Okey. Okey, bahagian yang pertama adalah sejarah kerajaan Utsmaniyah secara ringkas. Okey, kita akan tengok kepada empat aspek. Yang pertama, asal usul nama Utsmaniyah dan tempoh pemerintahan. Yang kedua, pusat pemerintahan Utsmaniyah, dan yang ketiga adalah berkaitan pemerintah Utsmaniyah itu sendiri. Okey. Yang pertama, okey, asal nama kerajaan Utsmaniyah adalah daripada Utsman bin Ertugrul. Okey, perkataan Utsmaniyah tu berasal daripada nama Utsman bin Ertugrul. Utsman itulah munculnya nama Utsmaniyah. Sebab apa? Sebab bila Utsman bin Ertugrul menjadi ketua, okey, orang memanggil kawasan yang diperintah Utsman sebagai negara Osman, kawasan Osman. Daripada situ munculnya nama kerajaan Utsmaniyah. Okey. Tempoh pemerintahan ni bukan Utsman bin Ertugrul punya ya, jangan silap. Okey, Utsman bin Ertugrul tak memerintah selama tu. Pemerintahan ni adalah tempoh keseluruhan Empayar Utsmaniyah daripada pemerintah yang pertama sehinggalah yang terakhir. Okey, maknanya 1299 ni adalah tarikh Utsman bin Ertugrul naik tahta. 1924 tu adalah tarikh di mana kerajaan Utsmaniyah dimansuhkan serta-merta digantikan oleh Republik Turki. Okey. 1209 hingga 1924 iaitu hampir 800 tahun ya. Hampir 800 tahun anak-anak semua. Satu tempoh yang sangat panjang iaitu menghampiri satu abad. Okey, pusat pemerintahan ada empat bermula daripada Sohut. Sohut inilah asal usul Utsmaniyah. Kalau pergi dekat Turki sana, mereka akan panggil Sohut ni adalah asal usul Utsmaniyah, di mana Empayar Utsmaniyah ini bermula. Okey, kemudian 1355 dipindahkan ke Bursa. Okey, 1363 ke Edirne. Dan pada tahun 1493 ke Istanbul. Okay, Istanbul ni adalah pusat pemerintahan Utsmaniyah yang terakhir sebelum dimansuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Okay, 1493 ni adalah tarikh Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel dan menamakannya semula sebagai Istanbul atau dalam setengah riwayat tulis Islambul nama asalnya. Itu maksud dia bandar Islam. Okey. Ini nampak ya kan akan anak-anak semua. Okay, ini adalah peta Republik Turki moden. Okey. Bintik-bintik merah tu adalah di mana letaknya
bekas-bekas ibu negara Empayar Uthmaniyah. Okey. Kesemuanya terletak dalam kawasan Republik Turki moden pada hari ini. Okey. Edirne di sempadan Turki dengan Greece, di sebelah Eropah tu, bintik merah yang berada yang betul-betul dekat hujung tu. Okey. Nampak tak anak panah? Ni di Edirne. Okey. Antara bangunan yang terkenal, Masjid Selimiye Edirne yang dibina oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan Masjid Agung Edirne. Okey, dan kemudian bursa ada di bawah sini berdekatan dengan Teluk Bosphorus. Okey. Antara masjid bangunan yang terkenal, Masjid Agung Bursa dan Istanbul di bahagian selat Bosphorus, bintik merah ni, pertemuan benua Eropah dan benua Asia ke Istanbul, dan tempat yang terkenal adalah Masjid Hagia Sophia. Okay, dan Soghur, bandar yang pertama sekali, sedikit ke tengah, okay, ada Masjid Ertugrul Gazi ataupun dikenali sebagai Masjid Kuyulu dan Muzium Ertugrul Gazi. Okay. Masjid Ertugrul Gazi ni sebenarnya adalah bapa kepada Uthman bin Ertugrul tadi. Ertugrul bin Gazi ni adalah ketua kepada puak Kayi, iaitu satu puak berbangsa Oghuz Turki yang datang daripada Asia Tengah. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke pemerintah Uthmaniyah. Okey, jumlah pemerintah Uthmaniyah adalah 37 orang yang kesemuanya. Okey, pemerintah pertama Uthmaniyah adalah Uthman bin Ertugrul dan pemerintah yang terakhir adalah Sultan Abdul Majid. Okey, antara pemerintah yang terkenal adalah Uthman bin Ertugrul, pemerintah yang pertama, Sultan Murad yang pertama yang menguasai bandar Bursa tadi tu Sultan Murad pertama. Okay, beliau juga individu yang bertindak memindahkan ibu negara Uthmaniyah daripada Soghur ke Bursa. Okay, kemudian Muhammad Al-Fatih. Okay, Sultan Muhammad Al-Fatih yang menguasai Istanbul. Al-Fatih maksudnya adalah pembuka, maksudnya Sultan Muhammad Al-Fatih adalah individu yang membuka Istanbul dan memindahkan ibu negara Uthmaniyah dari Edirne ke Istanbul. Okay, yang keempat Sulaiman Al-Qanuni. Okay, Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah suatu pemerintahan beliau. Okay, suatu pemerintahan baginda. Uthmaniyah berada di puncak kekuasaannya. Al-Qanuni maksudnya adalah daripada perkataan konun, perundangan, sebab beliau ni adalah individu yang mengekutkan undang-undang Uthmaniyah. Dia susun semula undang-undang Uthmaniyah. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini juga dikenali sebagai Sultan Sulaiman Agung ataupun dalam oleh dunia barat Sulaiman the Great. Okey. Seterusnya kawasan pemerintahan Uthmaniyah. Okey. Keseluruhan kawasan garisan merah ni ini adalah kawasan pemerintahan Empayar Uthmaniyah di puncak kekuasaannya yang tertinggi sekali. Okey, warna-warna yang berbeza itu menunjukkan tahun-tahun yang berbeza. Yang warna coklat adalah kawasan asal Uthmaniyah. Di sini letaknya Soghur. Kemudian ke warna oranye, seterusnya berkembang ke warna perang ni, ke kawasan Turki dan benua Eropah. Seterusnya biru keunguan dan warna coklat. Okay. Belah Eropah, Iraq, sedikit di kawasan Syam dan juga Afrika Utara, hijau muda. Maafkan saya, hijau muda dulu, baru perak, baru coklat. Dan yang terakhir sekali adalah hijau tua. Okay, yang kedua, ketukuhan pemerintah yang terkenal, Uthman bin Ertugrul. Okey. Okey, nama penuh Uthman bin Ertugrul apa tadi? Pemerintah pertama. Beliau ni adalah asal usul nama Uthmaniyah tu sendiri. Okey, gambar yang ada ni, ini adalah gambaran pelukis barat sebenarnya. Okey, nama penuh beliau adalah Uthman bin Ertugrul. Okey, tarikh lahir beliau adalah 656 Hijrah, 1258 Masihi, tarikh mangkat 726 Masihi bersama 1326 Masihi. Tempoh pemerintahan 27 tahun. Okay, sumbangan beliau
Ada 3 sumbangan besar beliau. Beliau merupakan pemerintah kerajaan Uthmaniyah yang pertama. Beliau yang mengasaskan kerajaan Uthmaniyah. Yang kedua, menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya, Ertugrul Ghazi, bapa beliau tadi itu adalah ketua Puak Kai, kan? Saya dah terangkan tadi. Beliau ni datang daripada Asia Tengah, bapa beliau datang daripada Asia Tengah ke kawasan Anatolia dan bernaung di bawah satu kerajaan Turki yang bernama Kerajaan Saljuk. Bapa beliau bernaung di bawah Kerajaan Seljuk dan aktif dalam menyerang kerajaan Byzantine. Apabila beliau mengambil alih tampuk kepimpinan daripada bapa beliau, Ertugrul Ghazi, beliau aktif dalam menyambung legasi bapa beliau dan berjaya menyatukan wilayah Anatolia Selatan yang ditinggalkan Byzantine kerana serangan daripada Ertugrul tadilah yang disambung Uthman. Dan beliau juga mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Seljuk. Saya sebut tadi, bapa beliau bernawar kerajaan Seljuk, tapi beliau ni mengisytihar membebaskan kawasan pemerintah beliau daripada pengaruh Seljuk sekaligus menjadi pengasas kepada kerajaan Uthmaniyah. Latihan-latihan ni kamu semua boleh buat kat rumah. Yang pertama, sebutkan pemerintah kerajaan Islam Uthmaniyah yang pertama. Kedua, bilangan pemerintah kerajaan Islam Uthmaniyah. Nyatakan 4 pemerintah Uthmaniyah yang terkenal. Sebutkan 1 sumbangan pengasas kerajaan Uthmaniyah dan nyatakan iktibar. Ini soalan kibat. Sekian, terima kasih sahaja daripada Ustaz hari ini. Saya harap kamu semua buat ulang kaji. Fahami betul-betul sejarah kerajaan Uthmaniyah dan ambil iktibar daripada kepimpinan pemerintah Uthmaniyah yang terkenal ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua kerana telah mendengar yang Ustaz ajar, sambung ke minggu hadapan.